يا خلق النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبنا الله. صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قال صلى الله عليه وسلم: كان المتقدمون من السلف الصالح رضي الله عنهم يسألون شخص عن حاله ليستثيروا من الشكر، والناس اليوم ينبغي ألا يسألوا، فإنك إن سألت أحدهم تستثير syakwa. Adalah ulama terdahulu di kalangan salafus salih radhiyallahu anhum sering bertanya kepada seorang tentang keadaannya supaya dapat mereka menambah rasa syukur daripada halnya. Namun manusia pada hari ini sewajarnya tidak disoal tentang keadaan mereka, kerana sesungguhnya jika engkau bertanya tentang salah seorang di kalangan mereka, engkau akan jumpai pengaduan tentang masalah rezekinya. Itu biasa dulu. Orang dulu salafus saleh ya dengan orang sekarang. Ya, dulu dibincang masalah apa? Kontak dia dengan Allah Ta'ala, kesyukuran dan sumpah. Kalau tanya orang kendiam tak, dia tak ada kerja lain. Kita tanya buat rezeki. Banyak masuk, banyak keluar masuk tu. Jadi maknanya jauh. Sebab tu Syekh Ibrahim Al-Laqani disebut dalam apa? Kitab di antara yang masyhur, Matan Jawharah tu. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Ya. Tiap-tiap kebajikan ada mengikut orang yang dahulu-dahulu, dan kejahatan tu ada pada mengikut orang yang kemudian-kemudian. Nak jadi baik tengok orang dulu lah. Minan nabi wa siddiqi wa syuhada wa salihin. Kalau nak yang tak elok, tengok kemudian. Macam-macam ada. Ini dia antara mana kedudukan orang dahulu dengan orang kemudian. Ya. Kemudian an ba'di nabashin annahu taba ila Allah Ta'ala faqal yawman lisyaykh faqala yawman lisyaykh ya sayyidi nabistu alfa qabrin Allah fawajadtu wujuhahum muhawwalatan anil qiblah faqala syekh ya waladi zaka min syakkihim birrizq. Dikayatkan dari sebahagian nabashin, ini penggali kubur ya, untuk mencuri kain kapan dan cerita yang masyhur. Sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang mati je dia gali kapan. Dia gali kubur, kapan tu baru lagi dia ambil dijual. Ya. Jadi setiap kali dia gali mengikut syariatnya, orang menanam mayat menghadap kiblat. Bila dia gali, mayat semua dah terbalik. Gali-gali mayat terbalik. Ya. Jadi perasaan itu menyebabkan dia rasa insaf dan dia bertaubat. Dan dia bertanya seorang ulama aulia di kedai kita. Setengah riwayat mengatakan sudah cerita si Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu. Jadi bertanya pada gurunya, wahai tuanku, aku telah menggali 1000 kuburan dan aku dapati wajah-wajah mereka berpaling dari arah kiblat. Bila gali semua terbalik, gali-gali terbalik. Jawab gurunya, wahai anakku, hal itu berlaku kerana mereka ragu-ragu dalam masalah rezeki. Tuhan bagi rezeki,
tiap-tiap hari dia makan, tapi dia masih ragu lagi, siapa lagi, macam mana nak dapat. Gitu. Dalam masalah rezeki ni, sewajibnya bagi kita kena membuang perasaan syak ragu. Dengan bawa kita jangan ada sedikit pun ragu tentang rezeki. Adapun mencari itu tak ada masalah. Dia nak bekerja ke darat laut tu, pergilah tu, disuruh mencari rezeki yang halal. Adapun qalbi dia jangan ada terlintas. Jangan ada maknanya ragu. Kalau ragu je, habis. Dia boleh rosakkan akidah dia. Ada setengah pula dia nampak rezeki datang daripada dia, boleh kacau. Kalau dia tak buat, mana dapat dia. Ini saya usaha ni. Macam nak mati. Kalau tak buat macam ni, mana dapat dia. Setengah daripada apa yang terhijab dengan bab rezeki ni banyak. Sebab tu ulama bahas panjang dalam tajuk bab rezeki. Sebab sini banyak manusia terkandas. Allah, kau tahu anak kau maju kamu pergi pondok je kamu, biasa nak makan apa? Nak makan pasir. Atas kepala dia ada kopiah putih. Ni arwah tuan guru kita apa, almarhum Ustaz Mak Ghaus tu, macam tu lah itu. Kau tahu anak kau mengaji nak makan pasir, dia cakap dia tu habis rusak akidah. Na'udzubillah. Sedangkan kalau mengaji agama lagi ada jaminan khas. Man talabalan takabbarallahu birizqi. Siapa menuntut ilmu ta'ala, takabbarallahu birizqi. Tuhan jamin akan rezeki dia. Itu jaminan khas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya Abdullah, iza talabta minallahi ta'ala fatlub minhu an yuslihaka min kulli wujuh wa an yuslihaka birridha anhu fi tadbirihi laka. Wahai hamba Allah SWT, apabila engkau ingin meminta kepada Allah SWT, mintalah daripadanya agar dia membaiki engkau. Minta Allah islahkan pada setiap keadaan, dan agar dia membaiki engkau supaya reda dengannya. Ada segala tadbirnya, reda dengannya dalam segala tadbirnya bagi diri engkau. Dalam redanya dalam segala tadbir, atau pada segala, bukan ada segala. Pi tadbiri, pada tadbir. Mana Allah Ta'ala yang mentadbirkan. Allah yudabir samawati wal ardh, yang mentadbir langit bumi, semua termasuk kita. Maka kita minta Allah SWT jadikan kalbi kita ni rebah dengan keputusan yang Tuhan buat. Sebab kata Sayyidina Umar, kalau engkau reda, Masya Allah, besar pahala, tinggi kedudukan. Kalau engkau tak reda, qada Tuhan tak ikut engkau ini. Wa qada Allah yajri, qada Tuhan tetap berlaku. Jadi reda adalah satu daripada sifat yang sangat besar, kedudukan dia. Sebab dia tidak ada iktirat tu pakaian para aulia, terutama dalam bab rezeki. Fardha bima qasamal maliku fa innama qasamal ma'isyata bainana qasamuha. Redha dengan apa yang telah ditaksim, dibagikan oleh Malik, pembagi yang maha adil. Qasamal ma'isyata bainana qasamuha, telah membagikan rezeki kamu oleh pembagi yang maha adil. Bila ada sifat redha, itu menandakan seorang tu akidah dan iman dia kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kita minta bahawa Allah islahkan semua keadaan kita dalam keadaan lebih baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, qalbi dia. Bersengaja daripada wudu ada apa? Ya muhawwil ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan kelakuan manusia itu, maka minta Allah sentiasa balikkan kita dalam keadaan yang elok, ahsanil hal. Summa, kemudian, innaka abdun syarud talaba minka an ta'bura ilaih fa fararta minhu fa inna firar yakunu bil af'al wal ahwal wal himam. Fa iza kunta fi salatika tashu wa fi saumika yatalhu wa fi lutfillahi tashku
afama anta syarid. Allah. Kemudian sesungguhnya engkau adalah hamba yang sesat, gitu Allah. Mana hamba yang terbabas daripada jalan yang sebenar, terutama urusan qalbi, gitu. Iaitu Allah SWT meminta engkau berjalan kepadanya, lalu engkau lari daripadanya. Mana orang yang sesat atau orang yang tidak berjalan kepada Allah Ta'ala. Sebab Tuhan suruh fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah, mendekatkan diri dengan mengenalinya, mendekatkan diri dengan melaksanakan perintahnya, mendekatkan diri dengan kasih sayang kepada dia. Itu semua Tuhan suruh jalan kepada dia. Tiba-tiba dia lari dari Tuhan. Lari bahawa dia buat tak kenal dengan Tuhan, ya, dia tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia letakkan kasih dia, hubbud dunia, dalam kalbi dia bukan dengan Tuhan. Ini semua dipanggil orang yang tersesat jalan daripada Ta'ala. Ya, Tuhan suruh dia berjalan kepada dia di jalan tempat lain. Maka sesungguhnya lari itu berlaku dengan perbuatan, ya, keadaan dan himmah. Ada lagi dengan sebab perbuatan dia mukhalif li syar'i, menyalahi akan syariat. Yang syariat suruh dia tidak laksanakan dengan betul. Yang syariat larang, yang tu jadi amalan tetap dia. Itu mana lagi dengan perbuatan. Mana wajib kita semak balik segala perbuatan dan segala tingkah laku dan gerak kerja kita. Adakah dia membawa dekat atau tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Perbuatan kita, perancangan kita timbang balik dengan neraca syariat. Fazin jami'a aqwalika wa af'alika bimizan syariah. Sila timbang, ya, segala perbuatan kita, laku kita dengan apa? Dengan neraca syariat, ya. Allah. Maka sesungguhnya lari itu berlaku, ya, dengan perbuatan yang tidak mengikut syariat, keadaan mana ahwal qalbi dia, dan himmah, qasad, tujuan hati itu. Bagi kita, ilahi anta maqsudi wa ridaka matlub. Apabila engkau berada dalam salat, contoh dibuat sini, engkau lupa tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam salat tentang dia boleh lagi, apalagi kalau luar. Dan kita puasa, engkau lara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa mana kita imsak, bukan sekadar tak makan tak minum, tapi imsakkan segala anggota kita daripada maksiat dan kelalaian. Dan qalbi itu imsak, tahan semampu boleh daripada menghadap kepada makhluk, terus menghadap ke hadrat Tuhan. Itu puasa yang tinggi. Dan di dalam kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala engkau masih mengadu kesusahan, ya. Padahal Allah Ta'ala tadi apa? Beri kita dengan lutfi dia, kelemah lembutan dia, macam-macam dia, sambung nyawa dia, beri kita kesihatan, ya, ini kita terhingga pun dia mengadu lagi begitu begini. Dan nikmat yang Tuhan beri kita tak nampak, baru sikit kena dia mengadu. Sebab seorang daripada wali Arabi atau Adawiyah, dia tegur orang tengah bandar, kau nak berperang dengan Tuhan ke? Peranjat kawan. Kawan tu kata apa pasal? Dia kawan tu kepala dia ada sakit, agak luka ke benjol, dia pergi balut. Yang besar balut. Dia balut kat tengah pekan. Engkau balut tu macam nak berperang dengan Tuhan ni, kata. Oh, lain macam dia punya balang. Jadi kau balut seorang, kau nak tunjuk ke orang Tuhan beri kau balut. Yang Tuhan beri kau nikmat, kau tak tunjuk, kata. Oh. Ini maknanya apa? Kesenian. Ya, seninya qalbi orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada perasaan benda tu kan. Sebab maknanya orang yang seumpama ini, bila duduk kita dekat dengan dia, banyak pengajaran-pengajaran besar kita dapat, ataupun tulisan pesanan dia lah. Dalam kelembutan Allah Ta'ala, lutfi dia, ya, dan engkau masih lagi mengadu kesusahan. Adakah engkau seorang yang sesat lagi? Ya, afama anta syarik, mutababa jalan ke, kata. Mana sepatutnya kita sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan, ya.
Dan sebab tu bila kita wirid, alhamdulillah ala kulli hal, semua kelakuan sama ada nikmat pada zahir atau sebaliknya, sebenarnya itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan naklah kita sentiasa memantau akan perjalanan kerohanian dia supaya makin dekat dan kuatkan himmah yang semakin tinggi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yurwa an Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu qala baqitu marratan fil badiyah salasata ayyam lam yasih li syai'un fajaza alayya ba'dun nasara fara'auni muttaki'an faqalu haza kissisun minal muslimin fawada'u inda ra'sihi syai'an minat ta'ami wansarafu faqultu ya lil ajab kaifa ruziktu ala aidil a'da'i walam arzuq ala aidil ahibba. Allah. Diriwayatkan daripada Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, satu kali aku duduk di suatu perkampungan selama 3 hari. Syekh Abu Hasan Syekh Kutub, guru bagi Sayyidi Ahmad Ibn Idris Sintani, ulama besar wali besar, pemimpin tarekat Syadziliyah. Dia kata kalau sekiranya syariat izin, aku boleh cerita besok, lusa, tulat dan seterusnya apa yang berlaku. Tuan buka habis. Dan di atas dahi tiap-tiap seorang semua dah diberi lihat oleh Allah kepadaku, dia mati Islam atau mati kufur, kan? Terpampang kat dahi tu. Tapi diharamkan cerita, dia parti. Bahkan wali-wali kita tengok dia pelik. Dia pergi kejar je orang tu sebelah pendek, tapi dia nampak atas dahi dia mati beriman. Ya, akhirnya dia kejar-kejar, dia didik orang tu jadi baik. Itu setengah daripada banyak karamat dia. Allah. Jadi tiada siapa pun menegur aku. Maksudnya tiada satu pun rezeki yang datang kepadaku. Dia pergi satu tempat 3 hari tu tak nampak apa pun makanan sampai. Maka tiba-tiba lalu sebahagian kaum Nasrani, dan mereka melihat aku sedang bersandar. Lalu mereka berkata, ini pendeta kaum muslimin. Ya, ini kata ulama kaum muslimin. Lalu mereka meletakkan satu makanan di sisi kepalaku dan mereka berlalu. Kemudian aku berkata, alangkah sangat peliknya, dia kata. Ya, hairan, maknanya apa? Dahsyatnya pentadbiran Allah Ta'ala. Bagaimana aku mendapat rezeki dari tangan musuh-musuhku, sedangkan aku tidak mendapat rezeki dari tangan para kekasih. Setengah daripada tanda para awliya, kata ulama. Ya, Tuan tunjuk kat dia. Ya, musuh tadi beri makan kat dia. Kalau tuan guru kita arwah Ustaz Gaus kata, dia cerita kan, ni jenis orang yang tak faham Islam kan, dia punya marah tu, dia lebay ni kata, dia tak boleh tengok orang pakai kopiah putih, dia boleh marah lagi. Tapi satu ketika dia cari intan, dia masak, dia makan apa, dia nampak kenuri. Dalam masa dia marah, tapi satu masa dia bagi kawan tu makan. Dia pergi pasar, dia pergi masak, siap semua, jemput kawan makan. Dia orang nak makan, dia pula basuh pinggan kawan. Ya, perhati balik tengok tuan. Tak ada punya urusan. Dia perhati balik. Dia marah. Tapi satu ketika tuan pusing kan, dia pusing, dia cari, dia panggil kawan, siap bagi makan pula. Dia hidang lagi, dia jamu lagi. Itu mana urusan Allah Ta'ala, kita perhati, tengok macam-macam. Sini Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili kata, Masya Allah. Ya, rezeki kalau Tuhan dah kata hak kita dari tangan musuh dia datang. Kalau tangan kekasih orang biasa kenal kita, dia bagi hasil. Ini pada tangan musuh yang kau boleh suruh kita mati. Tapi bila Tuhan urus, tak ada siapa boleh menyangkal urusan Allah Ta'ala. Ya, hebat kuasa besar Tuhan. Wali dia perhati benda tu. Kemudian pakilah laisar rajul may yurzaku ala yadil ahibba. Innamar rajul may yurzaku ala yadil a'da. Allah.
Maka dikata orang bukanlah lelaki, mana bukanlah seorang waliullah itu. Rijal mana rijalullah, ya. Bukan lelaki sejati, orang yang mendapat rezeki dari tangan kekasih. Ya, pada orang rapat dengan dia, kekasih dia, anak murid dia bagi, dia tak ada heran itu. Sesungguhnya lelaki sejati itu, wali sebenar, orang yang mendapat rezeki dari tangan para musuh. Musuh tu asal bunyi kat dia. Ya, musuh yang benci kat dia, musuh bagi rezeki kat dia. Mana melalui itu. Mana Allah Ta'ala set benda tu, bahawa rezeki dia datang dari tangan orang yang sepatutnya tak beri pada adat, tapi dia beri. Itu panggil amrun khariqul lil adah, benda yang mencarikan adat kebiasaan. Kebiasaan orang yang suka dengan kita bagi. Ni orang yang bermusuh, ya, dia bagi rezeki kat kita. Sebenarnya betul, Tuhan hantarkan rezeki melalui dia supaya kita sedar pentadbiran dari dia. Kalau itu hak dia, tak ada siapa boleh sekat, tak ada siapa boleh halang maknanya. Kemudian ya haza ij'al nafsak kadabbatik kullama adalat 'anit tariq darabtaha faraja'an ila tariq. Wahai hamba, jadikan dirimu seperti binatang tunggangan engkau, ya. Kita tunggang apa dulu? Lembu, kan? Naik kereta lembu. Kalau sana kita kuda, himar. Setiap kali ia berpaling dari jalan yang dituju, engkau akan memukulnya, lalu ia kembali kepada jalan. Jadi kamu kena perasan bahawasanya, jadi macam mana contoh binatang tunggangan kita, bila dia pusing buat lain, kita sesah mutan pun dia jalan balik. Bila nak pusing nak makan tepi jalan lambat, terpukul dia, laju balik jalan, tegak balik. Begitulah insan tadi. Bila Allah SWT kasih pada dia, dia tersilap, dia Tuhan kena ujian bala pada dia. Dia kena bala, cepat sedar balik. Dia lalai balik, kena bala balik. Ya, itu dia antara Allah Ta'ala asuh dengan cara yang sedemikian. Jadi pukulan tu merupakan pukulan hikmah, supaya hamba tu sedar balik dan berjalan atas jalan yang betul. Kalau dia tak pukul, jadi benda tu jadi istidrak. Istidrak banyak itulah. Dia terpesong, Tuhan lambat lagi, pesong, Tuhan lambat, akhirnya habis mati dalam keadaan sesat, ya. Kemudian walau fa'alta ma'a nafsika misla ma taf'alu bijubbatik kullama tawassakhat ghasaltaha wa kullama taqatta'a minha syai'un raqa'tahu wa jaddadtahu kana laka sa'adah. Allah, macam-macam perbandingan tuan saya buat tadi. Dia kata sekiranya engkau melakukan dirimu seperti hal yang engkau lakukan kepada jubahmu, ya, pakaian kita, baju kita, jubah kita, atau kain pakaian yang kita pakai, setiap kali ia kotor, engkau pasti membasuh. Tapi kenapa hati kamu kau tak buat gitu? Setiap kali dia terkena maksiat mungkin kau diam kali. Maknanya kau tidak basuh dengan sentalan istighfar dan taubat yang sungguh. Jadi kan begitu, basuh baju bila kotor, batu lama. Tapi bila kau melakukan pembasuhan, jangan lupa yang dalam tu dah basuh belum. Sebab dalam tu lagi penting, lagi besar, lagi mulia. Dan setiap kali ia koyak, maka engkau pasti menjahitnya. Ada tak kita dah jahit kalbi kita yang koyak, ya? Kalbi yang koyak dengan maksiat, koyak dengan mungkar, koyak dengan lalai, dah jahit dah dengan istighfar, dengan taubat, dengan tawajuh balik kepada Ta'ala. Itu maksudnya. Kalau baju koyak kita jahit, maka rohani kita kalau koyak, jangan tak jahit, bahaya. Dan membaikinya, pasti engkau akan mendapat kebahagiaan. Mana untuk mendapat saadah, kebahagiaan yang sebenar, dunia lebih lagi di akhirat. Kita ambillah contoh macam mana kita sendiri jaga pakaian kita. Koyak kita jahit, kotor kita basuh, ya, dan kita lipat elok-elok. Begitulah maknanya. Kena maksiat tempat kita jahit dan lipat dia cantik-cantik. Lipatan qalbi itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita lipat dia dengan makhluk, dengan dunia dah. Habis. Kemudian parubba rajulin ibyaddat lihyatuh wa ma jalasa ma'allahi jalsatan yuhasibu nafsahu fiha. Allah.
Farubba berapa ramai, rubba li taksir, dia ada rubba li taklin, sini rubba li taksir. Mana banyak ni, berapa banyak apa ramai orang yang telah putih janggutnya. Kadang ni kata tak putih, ni metalik ni. Padahal janggut dia sudah putih, sedangkan dia tidak pernah duduk bermuhasabah diri. Mana dah tua, lain 40 habis kan. Bab syekh ni mana man balagha arba'in, orang yang sampai umur 40 itu dipanggil syekh, mana orang yang tua. Sebab kalau dalam organisasi pun pemuda 30-an dia, masuk 40 dah tak boleh masuk pemuda lah, dia dah masuk petua. Ni lain orang tua kan. Nak nunggu masuk lagi satu lubang lubang kubur tuan. Jadi berapa ramai orang telah putih janggut sedangkan dia tidak pernah duduk muhasabah dirinya bersama Allah Ta'ala. Ini bersama-sama orang yang dekat dengan Tuhan, para awliya, para ulama, supaya mereka menghijaz balik kedudukan dia. Sebab Allah Ta'ala beri untung besar dalam hadis Nabi sebutkan, al-ibra bil khawatim, kiraan manusia itu di ujung umur, sama ada ke syurga atau neraka di ujung. Mana kalau dia terlajak dulu tu ada masa lagi kami. Sebelum malaikat maut sentap tu, ujung-ujung tu prepare lah. Ya, banyak orang yang awal dia tak elok tapi akhir dia cantik pun ada. Jadi peluang Tuhan beri tu gebut betul-betul. Pertingkatkan, ya. Sebab bila 40 kata umur kita dah tak boleh main-main, semua dah masuk line penalti. Bila masuk dia masuk gol. Tu habislah tu. Kemudian dan satu lagi kata tuan pengarang, Anis Syekh Makinuddin Al-Asmari. Kata Syekh Makin, apa Makin? Enjin bagi agama. Anis Syekh Makinuddin Al-Asmari radhiyallahu anhu qala kuntu fil bada'ati uhasibu nafsi indal masa fa aqul takallamtu al-yawm bi kaza wa kaza fa ajidu salasa kalimat aw arba'an wa kana indahu yawman shaykhun umruhu nahwa 90 sanah fa qala lahu ya sayyidi ashku ilayka kasrata adh-dhunub fa qala lahu dhalika asy-syaykh hadza syai'un la na'rifuhu wa ma a'rifu anni alimtu zamban qad. Allah. Diriwayatkan daripada Syekh Makinuddin Al-Asmari radhiyallahu anhu, wali besar kan, bahawa dia berkata, pada peringkat permulaan dahulu, ya, aku sentiasa bermuhasabah terhadap diriku. Di waktu petang, maka aku berkata, pada hari ini aku bercakap sekian banyak ada, maka aku menghitungnya sebanyak 3 atau 4 patah. Yang suluk kita kira kan? Lebih 10 patah, 5 patah kena denda. Asli saya makan dia dah buat. Ya, makna dia apa? Mengkurangkan akan percakapan. Iza kasural kalam kasural khata', wa iza kasural khata' kasural zunub, wa iza kasural zunub an-naru aulabi. Bila banyak bercakap, banyak silap, bila banyak silap, banyak dosa, bila banyak dosa, neraka lebih aula. Ya. Dan Rasulullah mengkaitkan motivasi untuk akhirat dengan benda ni. Menjaga kalam ni Rasulullah motivasi dengan akhirat, ya. Man kana yu'minuna billahi yawmil akhir falyakul khairan aw dia semut. Siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik atau diam. Just diam tu Rasulullah motivasi dengan akhirat, kaitkan. Bermakna apa yang kita buat akan dicatat, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak kita berlapar semakin rakyat hati catat, tuan. Jadi kita pastikan biar catatan tiang elok. Dia Syekh Makinuddin semak-semak, satu hari dia bercakap 3-4 patah, tuan. Allah. Lebih itu apa? Dia menghadap Allah SWT. Allah. Kemudian dia kata suatu hari beliau bertemu dengan seorang syekh yang berumur sekitar 90 tahun dan mengadu kepadanya. Syekh itu mengadu, ya tuan syekh, dia kata, ya Sayyidi, aku mengadu kepada engkau tentang banyaknya dosa-dosaku. Aku jawab, Syekh, jalan kepadanya, itu satu perkara yang kami tidak tahu tentangnya. Dan aku tidak pernah tahu bahawa aku melakukan satu dosa pun. Masya Allah. Ya. Wa ma a'rifu anni alimtu zamban qad.
Aku tak pernah makna merasakan aku melakukan. Maksudnya apa tuan? Dia sentiasa mengawal diri lah. Allah. Padahal manusia tidak sunyi daripada silap dan dosa. Menunjukkan apa ni? Dia berjaga dia. Qala lahu zalika syai' tadi. Hadza syai'un la na'rifu. Itu perkara itu aku tak mengetahui. Sebab wa ma a'rif, tidak aku mengetahui anni alim tu, bahawa aku tidak aku mengetahui zamban qad, sama sekali. Itu maksudnya. Maksud disuruh kita apa? Muhasabah. Bila muhasabah, sentiasalah dia menyucikan dosa, itu maksudnya. Adapun manusia tak lepas daripada dosa. Nabi dan Rasul ni, dia muhasabah itu menyebabkan insyaAllah dia bersih. Kemudian kama ana di dunia abna ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Allahumma barik. Fa inna khaira kulluhu bi anta min arab. Alhamdulillah. Allah karim.